Assalamualaikum dan salam dirgahayu kuleku, kota yang mempunyai kenangan manis daripada dulu kini dan selama ini. Ada bersama saya Hakim Hussein Nasir dalam satu video yang baru. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam satu video yang baru untuk anda pada hari ini. Tuan-tuan, sebelum tu jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Hakim Hussein Nasir untuk banyak lagi konten baik. Tuan-tuan, puan-puan, kecoh beberapa hari lepas mengenai isu yang didakwa seorang yang dikatakan ada yang pihak ni mengatakan beliau ni seorang yang keturunan Rasulullah yang ke-70, nasabnya yang ke-70. Tapi pada hari yang semalam tu juga mereka mengatakan beliau ni seorang scammer. Sama ada betul ataupun tidak, wallahu alam. Saya semua hanya tengok daripada sumber-sumber yang tertentu, iaitu sumber berita harian Metro, BT Punara, dan beliau ada katakan dia beli tanah dekat Melaka berjumlah 11 hektar tu. Mungkin tak tahu berapa juta yang dia dapat. Dan perkongsian ini juga saya akan baca, mula saya akan baca lah dahulu mengenai penafian beliau ni adalah seorang nasab keturunan Rasulullah. Yang saya baca ni daripada sumber daripada Berita Punara, dan saya akan berikan pandangan dahululah, beri pandangan selepas itu. Tapi sebelum itu, mukadimah pada hari ini, tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan dan puan harap apa yang saya sampaikan adalah pandangan saya pribadi saya sendiri untuk anda semua. Tak kira di mana saja anda berada, sama ada dalam Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan mana-mana saja anda berada. Tuan-tuan dan puan yang macam Allah SWT. Pada tahun lepas, tuan-tuan, seorang insan yang dikatakan berketurunan Rasulullah SAW melalui nasab Warazi, tuan-tuan, telah dinafikan sendiri oleh kedutaan Maghribi di Malaysia itu juga. Bila saya baca petikan sumber daripada Berita Punara, tuan-tuan, memang saya tak boleh nak nafikan benda ni. Sebab saya tak boleh nak maksud saya tak boleh nak cakap apa mana, dia macam nak katakan macam benda ni saya tak boleh nak nafikan benda ni memang betul. Sebab ada kalanya kedutaan pun sampaikan dalam statement beliau dalam satu entry beliau ni. Nanti saya akan bacakan petikan tersebut untuk anda semua. Tuan-tuan dengar dulu. Tular di media sosial baru-baru ini mengenai satu kenyataan daripada kerajaan Morocco yang mengeluarkan laporan kepada kedutaan Malaysia mengenai individu yang digelar sebagai Habib Muhammad Amin bin Said Al-Idrisi Al-Hasan. Sebelum ini tular mengenai individu yang lebih dikenali sebagai Maula Amin, itu dikatakan mempunyai kaitan dan susu garu dari nasab Rasulullah SAW. Kedatangan ini ke Malaysia turut didudan dan membawa Siti Dihab mengagung-agungkan Maula Amin serta dilayang seperti kerabat diraja gara-gara pengakuan itu tersebut. Dalam kenyataan yang dikeluarkan kerajaan Morocco itu ataupun Maghribi, Maula Amin mempunyai dua kewarganegaraan, iaitu Algeria dan Perancis. Kerajaan negara itu memaklumkan bahawa dia cuba mengambil kesempatan terhadap ulama negara terbabit dan para golongan sufi untuk menaikkan namanya, terutama di Asia Tenggara. Kerajaan Maghribi, yakni Morocco, dengan tegas memaklumkan tidak mengesahkan sebarang aktiviti yang melibatkan keagamaan terhadap Maula Amin, mendakwa menyebabkan ajaran sufi tanpa mengetahui disiplin serta tidak mengiktiraf sebarang ajaran agama yang dilakukan oleh kita tersebut. Malah kerajaan Malaysia mengurusi pihak berkuasa polis di Raja Malaysia dilaporkan serta memantau Maula Amin kerana mendakwa telah membeli tanah di Melaka untuk membina perkampungan kerajaan 9 yang dikatakan akan menjadi persiapan akhir zaman kepada gelangan pengikutnya. Okey, yang ni kita akan baca pula daripada sumber bokeh. Ini betul, ini sama juga kenyataan dia yang sama daripada Berita Punara. Ini ada statement ni, tuan-tuan. Ini ada statement ni. Saya akan buka besar-besar statement ni. Berkenaan yang ni, statement daripada kedutaan Maghribi ke Malaysia ni. Ini statement ni. Tapi saya minta maaf, dia dalam bahasa Inggeris lah. Kalau kita tengok, dia ni ada mempunyai dua kewarganegaraan. Dia ni ada pernah datang ke Maghribi, Perancis, Malaysia, Indonesia dan Yaman. Dia berkahwin dengan seseorang perempuan Maghribi bertahun 2014. Seorang dia kata ni, kalau dia kata seorang Maghribi, tapi dia adalah seorang Algerian asal. Lepas tu dia ni
banyaklah saya tak boleh nak kata sebab dia dalam bahasa Inggeris. Ini yang saya ambil poin-poin dia. Beliau lahir pada 4 Disember tahun 1984 di Algeria. Jadi dia duduk dengan keluarga dekat Perancis tahun 90-an masa tu. Dan dia pernah belajar dekat Universiti Al-Adra. Dan sekarang kita dah baca pasal sumber dia. Kita akan baca daripada sumber daripada Sinar Harian mengenai isu tersebut. Ini adalah sumber daripada Sinar Harian mengenai kenyataan daripada Jabatan Agama Islam JAIS mengenai sebarang aktiviti Maulana Amin, tuan-tuan. Mengutuk. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS tegas dalam mengarang apa sahaja aktiviti yang membuatkan individu yang dikenal sebagai Maulana Muhammad Amin Al-Asani. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Zahizam Ahmad ketika dihubungi berkata pada pihak Sinar Harian berkata, hasil pemantauan JAIS didapati sebuah madrasah di negeri ini disyaki menjadi hos kepada individu yang terbabit sepanjang berada di Selangor pada tahun yang lalu, iaitu 2023. Lepas tu jelasnya beberapa pihak mendakwa individu yang bernama Habib Maulana Muhammad Amin Al-Asani adalah cicit pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun jelasnya tiada sebarang fakta jelas dan keterangan pihak atau sugalur yang boleh menyokong dan membuktikan dakwaan itu tersebut. Sebenarnya itu kata dia, sepanjang tahun lalu JAIS menghalang pengajuan apa-apa bentuk aktiviti membaikkan individu terbabit di Selangor. Malah JAIS tidak berkompromi dengan mana-mana individu atau pihak terbabit secara langsung atau tidak langsung dengan perkara apa yang mendatangkan keraguan sehingga menyempitkan pada Islam keseluruhannya. Kami menyuruh semua umat Islam di Selangor lebih berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan perkara yang meragukan seumpamanya ini. Katanya pada kami yang lepas. Kami minggu lepas. Sementara itu, mengulas mengenai madrasah yang dikatakan terpalit dengan kes salah membuatkan murid memukul pelajar, Muhammad Saizam berkata institusi pendidikan swasta terbabit tidak berdaftar. Pegawai melaporkan kepada saya apa berlaku dan apa tinggalkan pihak berkenaan termasuk pihak sekolah, pihak berkuasa dan ibu bapa. JAIS dipahamkan polis Raja Malaysia PIDRM sudah mengambil tindakan. Media sebelum ini melaporkan kejadian pukul dan paksa belajar tidur di dalam tandas oleh tenaga sebuah madrasah tapi di Selangor sejak beberapa tahun lalu. Operasi pusat pengajian itu dipercayai didukung oleh seorang ahli politik dari Pantai Timur, sepeguam serta pengamal berwawatan selain syaki mengutip dana daripada orang ramai ekonomi untuk membiayai pembinaan sebuah surau. Namun tidak pada sehingga kini. Ini kenyataan yang disampaikan dalam Sinar Harian mengenai beliau berada di Selangor itu tersebut. Yang ini adalah penafian terhadap Maula Amir, iaitu sesebuah pertubuhan, iaitu pertubuhan Nur Al-Mustafa yang dipetik pada sumber Kosmo. Tuan-tuan dengar betul apa dikatakan ni? Tuan-tuan, pertubuhan Nur Al-Mustafa Malaysia menyipatkan tuduhan mudir membeli sebidang tanah seluas 11 hektar di Melaka untuk membina perkampungan kerajaan sembilan itu adalah satu fitnah yang sangat berat. Pengurusinya Hasnul Hakim Muhammad Zain berkata, perancangan asal untuk membina sebuah kota cinta yang bakal menjadi pusat pengajian Islam dalam sebuah komuniti yang ditai Allah SWT dan Rasulnya. Bagaimanapun, cadangan tersebut masih jauh kerana tidak mempunyai kekangan dari segi dana. Malah semua ahli madrasah ini juga berkhidmat secara sukarela tanpa mengharapkan sebarang upah atau bayaran tidak menggunakan dana upah seperti yang digebar-geburkan. Jelasnya dalam sidang akhbar bertempat di Madrasah Al-Urwa Al-Mustafa yang Duam di Sungai Buloh di sini hari ini. Asnol menjelaskan bahawa Maula yang dibawa terlibat langsung tidak mempunyai sebarang kaitan dan apa-apa hal ehwal madrasah dan hanya tetamu yang dijemput untuk mengimarahkan program yang diadakan oleh pertubuhan. Tambah Asnol, pihaknya juga menafikan dakwaan menggunakan Maula sebagai magnet duit untuk mendapatkan kutipan dana. Dalam pada masa itu juga, Hasnul menjelaskan untuk mendirikan sesebuah madrasah, pihaknya perlu menyiapkan satu kertas kerja bagi menampung usaha pendidikan pelajar dan dakwah yang berterusan. Sekiranya bukti sedia ada tentang madrasah yang tidak mencukupi, pihak berkaitan boleh semak dengan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk lihat dibaki akaun madrasah tersebut, ujarnya. Hasnul berkata, disebabkan kekangan kewangan, pihak madrasah tidak mampu untuk membeli sebidang tanah, apatah lagi
tanah seluas 11 hektar seperti didakwa oleh sesebuah akhbar tempatan baru ni, yakni akhbar yang lain lah. Pihak kami menafikan sekeras-kerasnya dakwaan kami mengutip dan menakwar untuk tujuan tersebut. Ia adalah satu tujuan adil untuk bina perkampunan Muslim namun tidak dapat diteruskan kerana kekurangan kewangannya, katanya. Oh, macam tu cerita dia pasal cerita sebenar mengenai berlaku terhadap ni, mengenai apa yang berlaku. Rupanya tuan-tuan, saya ingatkan Tutu Stan tu dia kata, ada katanya dia kaitkan dengan Maula Amin. Tapi benda ni memang dinafikan kerasnya oleh pengurusinya Perubahan Nur Al-Mustafa ni, Malaysia ni. Memang dia tak menafikan benda tu dia ada kaitan dengan Maula Amin. Jadi tuan-tuan, saya tak tahu sumber ni betul tidak. Wallahu a'lam. Anda terpulanglah penanda semua untuk menyampaikan sama ada ni sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Anda kena tanya pada mereka yang pakar dalam pasal isu tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Isu yang dikatakan yang dia ni tak ada kaitan dengan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW ni, memang kita macam kita kena tanya dahulu lah dengan orang yang alim ulama tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, saya tak menyukai ataupun membela Maula ataupun golongan-golongan Habib tuan-tuan. Sebab apa, mereka ni macam ragu. Saya cakap terus terang, dia ni macam ragu-ragu. Sebab kita sendiri pun memang bukan nak kata mereka tu jahat ke sedang-sedang ke, saya tak pasti. Yang pastinya kita hati-hatilah kita nak belajar dengan siapa, berguru dengan siapa tuan-tuan. Kadang-kadang mereka yang kata dia kononnya ada kaitan dengan keturunan Rasulullah, oh dia puja-puja, dia sanjung-sanjung. Padahal yang dikatakan itu skamer. Sekarang ni Ketua Polis Negara pun siasat kes ini tuan-tuan. Dan kita harap kes ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik tuan-tuan. Sebab kita sendiri pun tahu benda ni memang kita tak boleh nak elakkan benda ni. Sebab kadang-kadang sebahagian rakyat Malaysia ni mudah terpedaya dengan orang luar yang tak tahu lantas status ni tuan-tuan. Sebab saya sendiri pun memang bukan saya nak menegakkan benda yang basah, tapi saya sendiri pun nakkan penjelasan daripada Tuan Empunya Badan sama ada betul tidak. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun tengok, oh dia naik kuda, dia berjalan, kadang-kadang memanah, kadang-kadang makan dengan tangan kanan, yang katanya dia kopek orang tolong kopekkan dia. Kita cakap kita tak boleh nak katalah, sebab terlalu tengok dia orang terlalu memuja sangat dengan seseorang itu yang katakan dia titik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu scammer rupanya. Jadi kita harap-haraplah tuan-tuan, benda ni jangan sampai benda ni berlaku macam fitnah tuan-tuan. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu semua berita yang sahih atau tidak. Anda kena tanya siapa-siapa yang mahir dalam isu ni, mengenai isu ni, termasuk Jabatan Agama satu. Yang kedua, pihak yang maksud saya pihak badan beruniform macam anggota polis. Dan yang ketiga, pihak kedutaan yang kita ada baca sebentar tadi, supaya benda ni takkan terkeliru pada masa akan datang. Sebab saya tak tahu macam mana nasab yang betul terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita memang tak lahir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri pun bukan apa. Walaupun saya anggota pengawal keselamatan pun tuan-tuan, saya yang menjaga untuk satu bangunan tuan-tuan. Saya sendiri kadang-kadang saya heran dalam hati, macam mana orang yang kita belum kenal lagi, dah dijulang macam tu. Kadang-kadang ni kita ni mudah terpedaya dengan peristiwa itu tersebut. Tapi saya tak boleh nak katakan apa-apa lebih, sebab itu terpulang pada pihak berkuasa untuk siasat benda ni. Yang kata dia ada kaitan dengan kerajaan 9 tu, saya bukan saya tak nak masuk campur, sebab saya tak tahu
Sebab dia tak berlaku kat sini, dia berlaku dekat Melaka, benda tu. Jadi saya harap pihak berkuasa pantau benda ni, sebab takut benda-benda ni akan melibatkan satu benda yang macam benda ni akan berlaku ada benda yang bertentangan dengan agama. Sebab kita ni sebagai umat Islam yang berada di Malaysia sekalipun, memang kita takkan menerima ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama Islam sekalipun. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala agar negara kita ni bebas, negara kita ni bebas daripada ancaman-ancaman yang merosakkan institusi keagamaan, institusi agama tu, supaya kita tahu, kita kena cari siapa yang sebenar-benarnya keturunan Rasulullah SAW. Kalau awak tanya saya lah, betul. Kalau anda tanya kepada saya dengan jelas, macam mana kita nak tahu macam mana keturunan Rasulullah SAW? Jawapan saya, awak pergi dekat polis. Betul tak? Anda pergi awak tahu tak? Tuanku Syed Sirajuddin tu mungkin baginda sendiri pun ada nasab dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu ada yang sahih, dan saya ada tonton video itu dekat Suratus Salatin dekat YouTube channel tu tersebut. Tapi saya berharaplah kita kena tengok betul-betul sama ada betul atau tidak, wallahu alam, itu sudah pada mereka masing-masing, supaya kita takkan terjerumus dengan benda yang mendatangkan kekeliruan terhadap masyarakat. Andai kata benda ni sahih, harap pihak berkuasa dapat tangkap dengan segera, supaya benda ni ataupun dakwah ni takkan melibat di seluruh negara, termasuk di selatan tanah air kita ni tersebut. Jadi saya minta maaf, minta ampun andai kata saya ada silap tutur kata daripada awal hingga akhir. Jadi saya sampaikan ini adalah berikan sekadar pandangan peribadi saya dan peringatan pada tuan-tuan dan puan. Walaupun saya ni bukanlah alim ulama, tapi saya nasihatkan pandangan semua, kalau ada benda berlaku, benda-benda yang dia ragu-ragu benda pasal apa yang berlaku terhadap madrasah ke apa sekalipun, anda kena tanya dengan pihak Jabatan Agama, supaya dapat kita lihat dapat maksud saya dapat tengok sama ada ni betul atau tidak, wallahu alam. Yang paling penting kita kena jauhi ajaran sesat, tuan-tuan, ataupun ajaran-ajaran yang menyimpan daripada agama. Jadi sekian sajalah paparan kita untuk video kali ini, tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf anda kata saya ada terkasar bahasa ataupun tergagap pun saya pun, dan saya ingin mengundurkan diri dulu untuk video untuk hari ini. Dan kepada rakan-rakan semua yang nak beli merchandise yang ada kat bawah, anda boleh beli apa saja, dan duit tu mungkin saya akan sumbangkan pada madrasah yang berdekatan dengan saya, tuan-tuan. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Hakim Syed Yassin untuk banyak ketua-ketua menarik. Cuma nasihat saya, kalau nak tahu betul atau tidak seseorang itu adalah individu Rasulullah, anda tanya pada orang-orang yang alim ulama ke, tanya orang-orang yang ketahui sama ada betul tidak, supaya kita tak berlaku fitnah pada akhir zaman ini. Oleh itu, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Hakim Syed Yassin untuk banyak ketua-ketua yang baik. Siru ala bakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera serta salam dirgahayu kulaiku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi.